Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Maksudnya demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya di masa senang dan masa susah. Shadaqallahul azim. Muslim-muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan juga peluang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Maka dapat sama-sama kita menjalankan tanggungjawab ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita rafaqkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan juga Islam yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita sehingga kepada saat ini menjadi sebab diterimanya segala amalan kebaikan kita dan juga menjadi syarat untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslim-muslimat mati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi perbincangan kita, perkongsian kita berkenaan dengan kitab Apa Erti Saya Menganut Islam. Jadi kalau kita lihat semula perkongsian kita pada bulan-bulan yang lepas, pengarang kitab menyebut kepada kita beberapa perkara yang mesti kita ulang kaji, yang mesti kita lihat, yang mesti kita amati dalam kita menyatakan bahawa kita ni menganut agama Islam, menjadi seorang Muslim, menjadi orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi permulaan kitab ni menyebut kepada kita, saya mestilah Muslim dari sudut akidah, mesti tunduk, patuh, merasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari sudut akidah, pegangan kepercayaan kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan kita, Rabb kita, Tuhan yang wajib kita sembah, Tuhan yang wajib kita ikut, Tuhan yang menjadikan kita dan juga Tuhan yang patut kita dekati. Turunnya pengarang menyebut kepada kita pula ialah berkenaan dengan saya mesti Muslim dari sudut ibadah saya. Dan pengarang kitab menyebut kepada kita adalah untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sedar bahawa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyedari bahawa ibadat kita ni ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadat kita tu mestilah jauh daripada perkara-perkara dunia yang boleh menyebabkan kita hilangnya khusyuk terhadap ibadat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, kita perkongsian kita pada malam ni ialah berkaitan saya mesti Muslim dari sudut akhlak seorang Muslim. Saya mesti Muslim dari sudut akhlak. Jadi kalau kita melihat kepada tiga-tiga perkara yang setakat kita berkongsi, yang setakat kita ambil pelajaran dan juga pengajaran, ialah agama Islam ni sebenarnya, agama yang kita anut ni atau anuti ni tidak lari daripada tiga perkara. Yang pertama akidah, yang kedua syariat, dan yang ketiga akhlak. Jadi selepas mana kita Allah Subhanahu wa taala turunkan Islam kepada kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala redha Islam ni sebagai agama ad-din, kehidupan kita,
Maka 3 perkara ni mesti kita patuhi. Berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadat dan juga berkaitan dengan akhlak. Maknanya adil ni tidak sempurna kalau tidak ada ketiga-tiga perkara ni. Kalau tak ada akidah kita, kepercayaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka adil kita tadi, cara hidup Islam kita tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada akidah saja tapi tak ada syariat ibadat dalam adil kita, dalam beragama kita, maka tertolak juga. Sebab kita tidak mengakui Allah Subhanahu Wa Taala tu yang berhak disembah, yang wajib disembah, dengan kita meninggalkan ibadat syariat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga yang kita nak bincang pada malam ni ialah berkaitan saya mestilah muslim dari sudut akhlak. Mana akhlak ni maknanya budi pekerti kita lah, perangai kita. Dan dalam Islam ajar pada kita bahawa kita perlu untuk memperbaiki bukan saja amalan kita, bukan saja ibadat kita, bahkan akhlak kita pun kena baiki juga. Sebab dia berkaitan dengan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslim-muslimat mati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi nubuwah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain dan tidak bukan ialah untuk membimbing kita, untuk menerangkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Dan wahyu ni datang memperbetulkan manusia dari sudut akidah, ibadat dan juga akhlak yang kita sebut tadi. Jadi sebagaimana para sahabat bertanya kepada Aisyah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Aisyah radhiyallahu anha menyebut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni seperti Al-Quran. Maknanya akhlak yang baik ni terbit daripada kepatuhan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak beriman, mungkin kita boleh melihat bahawa ada di sana manusia yang tidak beriman, kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi akhlak dia baik. Tapi akhlak yang keluar daripada diri seseorang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada nilai. Tak, walaupun orang kafir itu Cina ke, India ke, tak, Buddha ke, Yahudi ke, Nasrani ke, oleh sebab dia tidak ada akidah berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhlak yang baik tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengarang menggariskan kepada kita 9 perkara yang mesti kita muslim dari sudut akhlak kita. Yang pertama ialah saya mesti menjauhkan diri dari perkara syubhat. Yang kedua, saya mesti memelihara pandangan. Yang ketiga, saya mesti memelihara lidah. Yang keempat, saya mesti bersifat malu. Yang kelima, saya mesti bersifat lemah lembut. Yang keenam, saya mesti bersifat benar. Yang ketujuh, saya mesti bersifat tawaduk. Yang ke-8, saya mesti menjauhi sangka buruk dan mengumpat. Yang ke-9, saya mesti bermurah hati. Jadi pengarang menggariskan kepada kita 9 perkara ni mesti ada pada seorang muslim, untuk kita betul-betul menunjukkan kita ni menyerah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut akhlak kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada manusia sesama kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala utuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita supaya memberi contoh teladan yang baik kepada manusia, dan juga bukan hanya contoh teladan yang baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan kepada kita bagaimana perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kita boleh ambil pedoman dan juga pengajaran daripada perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak merupakan salah satu perkara yang paling penting sekali dalam kehidupan kita. Kalau kita kata kita jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita silap dengan manusia, maka tidak cukup kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kekhilafan yang kita buat, kesalahan yang kita buat pada manusia lain. Mesti kita minta maaf pada manusia yang kita buat silap pada dia ataupun kita buat salah pada dia.
Berbeza tadi kita ni silap ataupun berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala, maka permohonan maaf, permohonan ampun tu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau silap sama-sama manusia, maka permohonan ampun dan juga maaf tu mesti dipohon daripada batang tubuh individu yang kita buat silap dan buat salah tadi. Ada makna akhlak ni tadi ibadat, kita sebut sebenarnya ibadat berkaitan dengan kita individu dengan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhlak ni berkait rapat dengan manusia, satu individu dengan individu yang lain. Jadi itulah sebabnya pengarang menggariskan kepada kita 9 perkara yang kita sebut tadi, supaya kita berhati-hati dalam kehidupan kita, sebab kita tidak duduk seorang tau. Maknanya di sekeliling kita ada masyarakat, dan nak tambah kita tak boleh duduk seorang, tak boleh tinggal bersendirian. Mesti kita ni campur gaul dengan masyarakat, barulah sempurna kehidupan kita. Kalau kita duduk seorang, kita jalan seorang, kita makan seorang, dan kita tidak berkeluarga, orang kata kemungkinan orang kata kita tidak betul. Tak? Jadi kok mana pun manusia ni dia ada hubungan dengan manusia yang lain. Dan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam satu ayat Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita bahawa bukanlah perkara kebajikan tu hanya kamu menghadapkan muka ke arah timur dan juga barat, tetapi kebajikan itu ialah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat. Jadi kita mari semayang semata-mata, kita mari puasa semata-mata, kita pergi haji semata-mata, menghadap kiblat, menghadap Kaabah, bukan tujuan kebajikan semata-mata. Tidak menjadikan satu kebajikan kalau kita menghadapkan muka kita, badan kita, tubuh kita ke arah kiblat kalau kita ni tidak mempunyai akhlak yang baik. Maknanya kalau kita menghadap, kita semayang menghadap kiblat, tapi hati kita ni ada kekotoran, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak patuh pada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadat kita tadi tidak menjadi satu kebajikan kepada diri kita sendiri, bahkan kepada orang lain. Sebab kebajikan ni terbit macam kita kata tadi lah, maknanya akhlak yang baik, akhlak yang mulia ni mari daripada hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau kita nak suruh orang tu jadi baik, sebagai contohnya kita jumpa orang ni curi, kuat nipu, khianat, dalam masa sehari, dalam masa yang singkat kita nak dia berubah jadi orang baik. Mana kita jumpa dia hari ni, kita nasihat dia, esok kita nak dia jadi baik, mungkin sehari dua dia boleh berubah jadi orang yang baik, tunjuk teladan yang baik, tapi lepas tu mungkin dia akan balik pada asal dia. Sebab apa? Sebab kebaikan tadi, akhlak yang baik tadi bukan terbit daripada hati dia. Akhlak yang baik tadi dia buat tadi sekadar nak menyenangkan hati orang yang menasihati dia. Maknanya benda PAPA yang baik ni bukan mudah untuk kita ubah. Kalau orang kita kenal orang tu jenis ngupak, jadi kalau kita nak ubah dia, esok-esok jangan ngupak. Tapi sepanjang kehidupan dia ni memang jadi darah daging dia dah, kerja dia ngupak. Jadi kalau kita nak ubah dia, nak suruh dia berhenti daripada mengupak ni, tidak lain tidak bukan dia kena zahirkan keimanan dia, barulah boleh ubah akhlak dia. Tak kira lah mana-mana kejahatan yang ada, kalulah tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, keimanan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak yang baik tadi tak boleh timbul dalam diri dia. Kena dia ada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, barulah terbit akhlak yang baik. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok sepanjang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala tidak syariatkan lagi sembahyang 5 waktu sehari semalam, tapi Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap
Allah Subhanahu wa taala, maka terbit daripada diri Nabi SAW ni akhlak yang baik. Hatta orang kafir Quraisy pada waktu tu mengakui bahawa Nabi SAW ni seorang yang al-amin, yang baik. Waktu kita kata dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala dak turun syariat secara 100% lagi. Tak. Perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dak turun 100% lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tunjuk pada kita bahawa akhlak ni memainkan peranan yang penting. Maknanya kalau orang banyak cakap saja, tapi dia tak buat benda yang dia cakap, dia kata, maka orang akan pandang dia ni tidak ada nilai dalam diri dia. Ya. Semua orang boleh kata, boleh cakap tak, tapi untuk buat satu-satu benda ni bukan semua orang boleh buat. Perlu kepada kesungguhan dan juga izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya perlu kepada kita ni, bila kita cakap satu kebaikan, maka orang yang bercakap pasal kebaikan ni, dia perlu buat kebaikan. Maknanya orang boleh bercakap, boleh mengatakan bahawa dia ni boleh buat baik, tapi belum tentu benda yang dia kata, dia sebut, dia boleh buat. Sepanjang kehidupan kita lah, kita tengok, kita lihat bahawa bila kita lihat orang yang dikeliling kita, ada orang yang jenis boleh buat kerja, ada orang jenis boleh bercakap saja, ada orang jenis boleh cakap pun boleh, buat pun boleh, buat kerja pun boleh. Itu orang terbaik lah. Mana ada orang manusia gitu. Dan juga tak lari lah, maknanya tak lari daripada kehidupan kita, orang yang boleh bercakap berkenaan dengan kebaikan tapi tak buat kebaikan tu. Kita boleh melihat dalam kehidupan kita. Jadi Nabi SAW mari pada kita, datang pada kita, membawa akhlak supaya kita ikut akhlak yang baik daripada Nabi SAW, dan juga kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita bahawa perkara kebajikan tu bukanlah hanya kita ni menghadapkan muka kita ke timur dan juga barat, tapi kebajikan tu ialah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat, serta kita beriman kepada malaikat dan juga segala kitab dan sekalian nabi, dan juga orang yang menjalankan kebajikan ialah mendermakan hartanya sedang ia sayang kepada harta dia. Jadi akhlak ni Allah Subhanahu wa taala sebut kebajikan tadi bukan hanya kita menghadapkan muka kita ke kiblat, ke arah kiblat ataupun timur dan barat. Sebab apa? Sebab berlaku peristiwa bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pada permulaan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di Mekah sendiri, bila mana turun perintah untuk solat, untuk sembahyang, maka masing-masing kena menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jadi bila Nabi SAW minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya ubah arah kiblat ke arah Mekah, maka ada di kalangan sahabat ni rasa gelisah, disebabkan oleh kalulah berubah arah kiblat ni, maka sudah tentu dia menjadi buah mulut di kalangan Yahudi dan juga Nasrani. Sebab Yahudi dan juga Nasrani ini masing-masing menghadap ke arah, berkiblatkan ke arah Baitul Maqdis. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut dah kepada mereka bahawa perubahan arah kiblat ni sebenarnya satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kiralah menghadap ke mana pun, tapi disebabkan oleh perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, patuh perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah, berubah arah kiblat. Jadi tidak menjadi satu dalil ataupun menjadi satu ancaman bagi sahabat Nabi SAW daripada Yahudi dan juga Nasrani kalau kata ke Nabi SAW, walaupun dia berubah arah kiblat, tapi masih lagi menyembah Allah yang sama, Tuhan yang sama. Jadi bukanlah kita menghadapkan muka kita, wajah kita, tubuh badan kita ke arah kiblat semata-mata itu merupakan kebajikan. Bahkan lebih daripada itu ialah kita mendermakan sebahagian harta kita yang kita sayang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita mendermakan sebahagian harta kita kepada anak-anak yatim, ataupun kita mendermakan sebahagian daripada harta kita
ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tu baru dikira kebajikan. Tak cukup lah, tak cukup dengan kita semayang, tak cukup dengan kita mari sejid, kita semayang semata-mata, tak duduk di sejid 24 jam tapi tidak ada kebajikan selain daripada semayang tadi. Tak, maknanya Islam ni luas. Maknanya semua perkara yang berkaitan dengan kebaikan kita buat, kita patuh perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terbit daripada akhlak kita, maka ia dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai salah satu daripada kebaikan yang perlu kita lazimi dan juga lakukan untuk kita tunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita sebut tadi, datang kepada kita ialah untuk menyempurnakan akhlak yang baik, untuk menjadi ikutan kepada kita dalam perkara akhlak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbalik kepada apa yang disebut oleh pengarang kitab kepada kita, ialah yang pertamanya ialah seorang Muslim tu mesti ada sifat-sifat yang berikut. Sifat-sifat akhlak yang perlu ada pada seorang Muslim. Yang pertama ialah bersifat warak daripada melakukan perkara-perkara yang syubhat. Jadi pengarang kitab menyebut seorang Muslim mestilah menjauhkan dirinya dari segala perkara yang dilarang oleh Allah, dan juga perkara-perkara yang sama-sama di antara halal dan juga haramnya. Jadi pengarang kitab menyebut kepada kita bahawa kita mestilah bersifat warak dari melakukan perkara-perkara yang syubhat. Perkara syubhat ni perkara yang ada kesamaran, sama ada tidak jelas di antara halal ataupun haram. Sebagaimana kita dengar hadis 40 dah tak? Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita halal tu jelas, haram tu jelas. Di antara halal dan haram tu ada perkara yang sama, mutasyabihat, syubhat. Jadi siapa yang menjauhkan diri dia daripada perkara syubhat, maka dia memelihara agamanya dan juga maruah dia. Siapa yang jatuh ke dalam perkara haram, perkara syubhat, maka dia jatuh ke dalam perkara haram. Tak? Maknanya ni ramai lah ni tak? Maknanya kan tempat kita lah, tempat kita tak? Baru ni timbul satu isu tak? Maknanya ada kedai, kalau kedai tu ada tanda halal, maka halal lah, boleh pergi makan lah. Ada kedai tak ada tanda halal, maka tak dapat pengiktirafan daripada JAKIM tak? Ada seorang hamba Allah ni, dia sebut tak? Ada orang tanya, dah kedai ni tak ada tanda halal, dah boleh masuk, boleh makan tak? Jadi hamba Allah ni jawab pertanyaan kawan dia tadi, dah orang Islam, orang Melayu pergi makan, jadi kita boleh pergi makan lah. Tak ada masalah. Sampai setara tu, maknanya kita ni kalau bak makan, maknanya serah lah maknanya tak? Maknanya selagi mana ikut selera kita, kita langgar belaka. Tak? Jadi perkara-perkara yang ada kesamaran, kita tak tahu halal ke haram ke, maka kita kena jauh perkara tu. Sebab apa? Sebab kalau timbul dalam hati kita waswas dah, ada pertanyaan dalam diri kita, kalau aku makan ni halal ke haram, kalau aku buat ni halal ke haram. Tak? Maknanya kalau ada nas qat'i, yang ada nas daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan, maka haram lah. Tak? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata halal, halal lah. Tak? Tapi ada perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita secara jelas, sama ada perkara tu haram ataupun perkara tu halal. Jadi bila timbul dalam diri kita ni halal ke haram, halal ke haram, maka moleknya kita tinggal. Yang terbaiknya kita tinggal perkara tu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut tadi, kalau kita jauh daripada perkara kesamaran syubhat tadi, maka kita memelihara maruah kita dan juga agama kita. Kalau kita masuk dalam perkara syubhat tadi, maka kita jatuh ke dalam perkara haram. Sebab tak ada nas, tak ada dalil. Kita nak keluar fatwa pun kita tak layak. Kita nak kaji, nak cari nas-nas ataupun dalil-dalil yang mengatakan dia ni halal, ni haram, kita pun tak ada kelayakan. Jadi Nabi SAW sebut pada kita bahawa jangan kita jatuh ke dalam perkara yang syubhat. Kalau kita ada syubhat, maka kalau kita buat, kita ambil, kita makan, maka jatuh ke dalam perkara haram. Dan juga Nabi SAW sebut pada kita, bila mana jatuh ke dalam perkara haram ni, maka kita kena tahu bahawa dalam jasad kita ni ada seketul daging, dan seketul daging itu ialah jantung hati kita. Jadi hak benda kita makan, hak benda kita buat, semuanya kait dengan
darah daging kita. Nak kita makan lah, kita nampak lah kita makan tak. Kalau kita makan, kita minum arak, kita makan babi ni, kita tahulah mana tak. Salah tu haram, kita tak makan lah tak. Tapi hak dia hak sama-sama tak tahu. Haram ke halal ke haram, jadi masuk dalam perut kita, kita rasa syubhat dah, tapi kita makan juga. Maknanya masuk dalam tubuh badan kita, masuk jadi darah daging kita, jadi sebahagian dari diri kita, maka terbitlah akhlak buruk. Ya tak? Hatta kalau orang tu buat perkara haram ataupun makan perkara haram, doa dia pun ditolak. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, orang tu tak ada tangan. Ya, tak ada tangan pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan makanan dia, minuman dia, pakaian dia dari perkara haram belaka. Ya, tu kita kata doa. Hak ni hak kita makan masuk dalam perut kita. Mana rosak kita dah tau. Maknanya hasil daripada makanan haram tadi, perkara haram kita buat tadi, maka timbul akhlak buruk. Itu hak diri individu. Kalau dia ada keluarga pula, perbuatan haram dia tadi juga memberi kesan kepada keluarga dia. Beri kesan pada anak dia, beri kesan pada isteri dia, keluarga dia lah tau. Maka bukan saja dia saja yang akhlak dia buruk, tapi anak dia pun akhlak buruk, bini dia pun akhlak buruk juga, disebabkan oleh perkara haram yang dia buat tadi, ataupun dia masuk ke dalam perkara syubhat tadi. Ya, maknanya perkara tu besar, maknanya banyak. Hal haram ni menyebabkan sama ada kita rosak ataupun individu di sekeliling kita rosak juga. Ya, sebab tu warak ni maknanya kita menjauhi diri kita daripada perkara-perkara yang syubhat. Maknanya warak ni bukan maknanya kita pakai serban, kita pakai jubah dok, maknanya dok. Maknanya kita pakai baju cari-cari dok. Maknanya warak ni kita jauhi perkara-perkara yang syubhat, sebab dia berkaitan dengan hati kita. Jadi hati kita ni tempat kita berlakunya pertembungan di antara baik dan juga buruk. Maknanya tempat hati kita ni berlaku pertembungan di antara baik dan juga buruk. Maknanya di hati kita ni berlawang di antara malaikat dan juga syaitan, iblis. Maknanya hal ni bisik kebaikan, hal ni bisik kejahatan. Kalau kejahatan kalah, maka kebaikan timbul. Kalau kebaikan, bisikan kebaikan kalah, maka timbullah kejahatan. Mana hati ni tepatnya berlawang kebaikan dan juga kejahatan dalam diri anak Adam itu sendiri. Jadi pengarang menyebut kepada kita bahawa kita mestilah menjauhi diri kita daripada perkara-perkara yang sama dan juga perkara-perkara yang haram, supaya hati kita ni tidak memberi kesan kepada akhlak yang akan terbit daripada diri kita. Yang keduanya, pengarang menyebut kepada kita bahawa kita perlu memelihara penglihatan. Seseorang Muslim itu mesti memelihara dirinya dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pandangan terhadap sesuatu yang menarik itu boleh merangsang syahwat dan merupakan faktor yang membawa kepada kancah pelanggaran dan maksiat. Jadi pengarang menyebut kepada kita, kita kena pelihara penglihatan kita daripada melihat perkara-perkara yang diharam, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya penglihatan kita ni, macam kita sebut tadi, berkait juga dengan anggota tubuh badan kita. Maka pengarang menyebut kepada kita, penglihatan kita boleh membawa kepada maksiat dan juga pelanggaran syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku zina, berlaku maksiat disebabkan oleh penglihatan yang tidak kita jaga tadi. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada orang mukmin dan juga mukminat supaya dia memelihara pandangan dia, menundukkan pandangan dia. Maknanya kalau kita kata kalau jalan kita nampak orang seksi tak, ataupun orang lelaki tak pakai baju, bukan maksudnya kita tunduk sampai langkah tiang tak. Maknanya kita elok lah tak. Mana elok, kalau kita bawa kereta jangan kita pandang atas lain tak, maknanya belanggar kita lah tak. Maknanya kita kena seboleh-bolehnya, sekuat hati kita berusaha untuk kita tidak melihat pandangan-pandangan yang boleh menyebabkan kita ni memandang kepada perkara yang haram, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ada perkara-perkara lain yang boleh merosakkan hati kita, yang menyebabkan hati kita ni kotor dan juga gelap. Sebagai contohnya, kalau kita melihat najis,
Tak. Jadi makruh kalau kita tengok najis banyak-banyak makruh. Tak. Ataupun kita tengok salib. Tak, tempat kita tak nampak dah. Tak. Ada setengah-tengah tempat kalau orang budak-budak pergi belajar, sebagai contohnya di sebelah barat. Tak. Maknanya lambang salib ni ada orang pakai dah, dan juga lambang salib ni ada di gereja-gereja. Jadi kalau banyak kali tengok, banyak sangat kita tengok salib ni, dia boleh menyebabkan otak kita ni, ketajaman ni jadi kurang. Jadi melemahkan otak kita. Dan juga ada setengah tempat di timur tengah ke ataupun di barat, salib ni dia jadi satu kunci untuk sihir orang. Tak, mana kita tengok salib banyak-banyak kali, tak, maknanya kalau duduk rumah kita sewa tu, tak, kalau luar negara lah, tak, rumah kita sewa, sedang molek kita beradak dengan gereja, dan tiap-tiap hari kalau kita buka pintu tu nampak salib. Tak, mana lama-lama boleh jadi dia kena sihir ataupun dia kena gangguan. Tak, sebab melihat kepada salib tu sendiri. Kalau orang jahat lagi, tak, maknanya dia gantung salib dia padi-padi lah. Tak, maknanya satu gantung salib dia ni, bila nampak orang Islam, dia ambil salib dia colek. Tak, maknanya esokkan tu kita tengoklah, maknanya orang tu sama ada tak boleh mengucap ataupun tak sedar dia ni Islam. Tak boleh sembahyang bang, tak boleh ngaji belaka, tak boleh. Tak, maknanya benda tu berlaku disebabkan oleh banyak sangat dia tengok salib. Tak. Jadi apatah lagi kalau kita kata perkara-perkara haram tadi menyebabkan hati kita ni menjadi gelap dan juga tertutup daripada nur Allah Subhanahu wa taala. Tak. Maknanya penglihatan kita ni merupakan kunci kepada keimanan kita, merupakan kunci kepada akhlak baik kita. Jadi semakin banyak kita tengok perkara haram, makin menyebabkan hati kita dan juga akhlak kita timbul akhlak-akhlak yang buruk, timbul maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyebabkan kita ni jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan kita juga boleh bawa keburukan walaupun kita tidak jahat, tidak melakukan maksiat ataupun melihat kepada perkara haram. Sebagai contohnya penyakit ain, disebabkan oleh pandangan juga boleh menyebabkan berlakunya penyakit ain. Dan penyakit ain ni boleh mengatasi takdir Allah Subhanahu wa taala lah. Jadi kalau dengan pandangan baik pun boleh menyebabkan sakit pada orang lain. Apatah lagi kalau pandangan tu pandangan yang buruk. Maknanya kalaulah kita ni, kita katalah dalam hati kita ni ada perasaan hasad dengki, tapi disebabkan oleh pandangan kita terhadap orang yang kita rasa benci pada dia, benci yang bersangatan, pandangan kita tadi boleh bawa mudarat pada individu tersebut. Maknanya pandangan yang buruk, yang jahat ni sebenarnya dia boleh bawa satu kemudaratan pada orang lain. Mana payahlah nak berubah. Dan juga pandangan yang baik juga boleh menyebabkan juga orang tu jatuh sakit juga. Kalau kita tengok orang tu takjub, sebagai contohnya kalau dia ni terlalu lawa ataupun terlalu handsome, kita pandang dengan pandangan yang takjub, boleh menyebabkan orang tu jatuh sakit. Jadi kena berhati-hati dengan pandangan. Apatah lagi pandangan yang kita lihat tu dengan pandangan yang penuh kebencian terhadap individu ataupun hamba Allah tu. Jadi penglihatan yang kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala guna ke arah kejahatan dan juga guna ke arah kemaksiatan, maka mendapat salah satu daripada Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa hati kita menjadi semakin gelap dan juga jauh daripada nur Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, pengarang menyebut kepada kita mesti memelihara lidah. Seseorang muslim mestilah memelihara lidahnya dari menuturkan kata-kata yang tidak berfaedah, perbuatan yang buruk dan kotor, percakapan yang kosong, mengumpat, keji dan mengadu domba. Jadi pengarang menyebut kita bahawa tadi kita kata memelihara diri kita daripada perkara-perkara yang syubhah. Yang keduanya memelihara pandangan mata kita daripada perkara-perkara yang haram. Dan yang ketiganya
pengarang menyebut kepada kita supaya kita memelihara lidah kita daripada mengeluarkan kata-kata yang kotor dan juga perkara yang keji keluar daripada mulut kita. Sebab kita tahu bahawa lidah ni walaupun dia ni tidak bertulang tapi cukup tajam. Mana kalau kita kata sikit, orang berasa hati lalu kita. Kita sebut mungkin perkara tu benar, tapi bila kita sebut belakang jadi ngopak. Kalau perkara tu tak benar, kita cakap juga jadi fitnah. Ada. Mana lidah ni kesan dia sangat besar pada kehidupan manusia. Kalau seorang budak, kita ambil lah seorang budak, kita ambil dua orang budak. Ya, mana kita ambil dua orang budak, seorang budak A, seorang budak B. Kalau setiap orang ni kita keluarkan kata-kata pada dia. Si A ni kita keluarkan perkataan positif semua. Si B ni kita keluarkan perkataan negatif. Jadi kita boleh tengok bandingan dua budak ni, bila kita sebut si A ni kita sebut positif semua. Bagus, baik dan sebagainya, benda dia buat kita puji belaka. Maka kita akan nampak dia membesar dengan penuh keyakinan dan juga semangat. Jadi orang yang hebat, jadi orang yang baik. Tapi si B ni, budak B ni, kalau kita keluar perkataan yang uduh, perkataan yang negatif, marah dia, kata ke dia, tak sebut dia bodoh ke, tak pandai ke, maka dia besar pun dalam keadaan beri kesan juga pada diri dia, membesar dalam keadaan dia tidak ada keyakinan diri dan juga semangat dalam diri dia. Mana tu kita kata, kita boleh nampaklah mana seorang budak. Maknanya kalau kita keluarkan kata-kata baik, puji, dia akan membesar dengan orang yang penuh dengan semangat dan juga keyakinan diri. Orang yang selalu kita kata negatif, marah dia, kata ke dia, maka dia akan lahir, dia akan membesar sebagai seorang yang timbul dalam diri dia negatif dan juga tak ada keyakinan dalam diri dia. Begitu juga kita manusia, kalau kita bercakap berkenaan dengan perkara kebaikan, maka dia beri kesan juga ke dalam hati kita. Dan juga orang yang selalu bercakap berkenaan dengan kebaikan ni, dengan kebaikan dia tadi, mungkin dia boleh mengubah seseorang tu daripada jahat kepada baik. Dan juga dengan perkataan yang keluar daripada mulut dia juga boleh menyebabkan seorang yang baik tu jadi buruk. Ada. Mana kalau mula-mula dia orang yang baik, kita tuduh dia dengan perkara yang jahat, disebabkan oleh dendam dia, tadi kita kata ke dia, mungkin dia boleh berubah menjadi orang yang buruk. Sebab tu pengarang menyebut kepada kita, kalau kita tengok daripada senarai 9 tadi, maka semuanya berkaitan dengan anggota kita. Tak? Menjauhi perkara yang syubhat, menjaga penglihatan kita dan juga menjaga mulut lidah kita. Jadi semuanya perkara yang disebut oleh pengarang ni, walaupun dia berkaitan dengan akhlak, tapi anggota tubuh badan kita ni memainkan peranan. Dialah yang menerbitkan keimanan dalam bentuk akhlak untuk dilihat oleh manusia lain ataupun Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita akhlak yang baik, dan juga kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan yang baik sepanjang kehidupan kita. Moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan juga menempatkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Iftah alaina futul arifin warzuqna fahman nabiyyin wa zal mursalin wa iman lil muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.